Bersua kembali dalam Best 510 edisi 7 malam. Kita ikuti antara perincian berita waktu ini. 73% atau 74 daripada 102 tapak pembinaan yang diperiksa dalam ops gempur di Selangor sejak 10 Februari lalu hingga 6 Mac diarah tutup untuk kerja-kerja pembersihan bagi memastikannya bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata 87 tapak pembinaan atau 85% mempunyai tempat pembiakan Aedes. Kesemua mereka akan didakwa. 95 kematian dicatat dari Januari hingga 18 Mac berbanding 50 kematian bagi tempoh yang sama tahun lepas. Kos kemasukan pesawat ke ward hospital swasta lebih rendah apabila cukai barang dan perkhidmatan CBP dilaksanakan pada masa sama, cukai perkhidmatan kesihatan semasa akan dikenakan terhadap lodging dan makanan dimansuhkan. Penolong kanan pengarah Kastam 2 Norazura Hashim berkata, kos rawatan keseluruhan pesakit apabila CBP dilaksanakan akan lebih kurang sama atau mungkin tinggi sedikit. Ia bergantung kepada perkhidmatan rundingan doktor yang digunakan. Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia di Malaysia, Dr. Angela McDonald menghargai kesungguhan pihak Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM dalam mengurus isu keselamatan maritim. McDonald menyifatkan pelaksanaan itu sebagai berkesan dalam memerangi penjenayah rentas sempadan, khususnya di Zon Selamat Timur Sabah (EZON). Langkah itu juga telah mengembalikan keyakinan para pelancong terhadap tahap keselamatan di kawasan tumpuan pelancong. Beliau dan delegasi 4 anggota dari Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Australia melawat di Ibu Pejabat ESKOM di Lahad Datu hari ini. Perkhidmatan teksi harus ditingkatkan selaras kenaikan tambang baharu Jumaat lepas. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Aziz Kaprawi berkata tambang baharu adalah relevan berikutan perkhidmatannya lebih bersifat pintu ke pintu. Berbanding dengan perkhidmatan bas dan rel, teksi memberikan perkhidmatan lebih kepada individu berkemampuan dan pelancong yang mementingkan keselesaan dan kesenangan. Sebagian besar jemaah umrah yang dimasukkan ke wad isolasi Hospital Sultanah Bahaya HSB kerana disyaki menghidap influenza-like illness ILI 3 hari lepas sudah dibenar pulang. Pengarah Kesihatan Kedah Datuk Dr. Norhizan Ismail berkata, daripada 45 jemaah, 19 daripadanya dimasukkan ke wad isolasi pada Isnin dan Selasa lalu berikutan mengalami gejala berkenaan dan 12 daripadanya dibenarkan peluang. Ketika ini tinggal 7 jemaah yang masih dirawat di wad isolasi. Seorang remaja lelaki mengaku salah di Mahkamah Tinggi Alustar atas pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 304(A) Kanun Kesiksaan menyebabkan kematian Nur Syafiqah Nadia Abdullah 14 tahun dengan mendatangkan kecederaan tubuh badan sehingga mematikan orang secara salah. Kejadian berlaku di Alus Senibong, Mukim Tajar, Alustar 2 tahun lalu. Jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 304(A) Kanun Kesiksaan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun atau denda. Mahkamah menetapkan 9 April depan sebagai tarikh untuk keputusan kes. Perkembangan khas pesawat Germanwings di Pergunungan Alps. Lebih banyak persoalan timbul apabila rakaman suara daripada kokpit yang ditemui menunjukkan salah seorang juruterbang terkunci dari luar kokpit sebelum terhempas. Laporan New York Times memetik kenyataan penyiasat berkata terdengar suara juruterbang yang cuba untuk menguasai kokpit tetapi gagal berbuat demikian. Sekian Best 510 edisi 7 malam, teruskan bersama TV1 dan Nasional 8 kurang sejam dari sekarang. Salam hormat.